Pemilik sudah meninggal dunia, waris perlukan duit, perlu menjual harta. Alhamdulillah, pembeli sudah ada. Bagaimanakah caranya? Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya bawakan kepada anda semua hari ini Mr. Ki Tarik. Hai guys. Sebenarnya tadi kami sedang berdiskusi tentang satu kes yang mana pembeli ingin membeli sebuah rumah, tapi rumah tersebut dimiliki oleh pemilik yang sudah pun meninggal dunia. Jadi yang ingin menjual rumah tersebut adalah waris-waris. Alhamdulillah, semua waris pun bersetuju untuk menjual rumah tersebut sebab masing-masing pun memerlukan duit ketika ini. Sebenarnya kami dah come across this kind of cases banyak kali. Cuma baru-baru ni dapat satu kes yang kebetulan kita pun dah start video SSP community, dan saya rasa kita perlu kongsikan prosedur secara ringkas kepada semua. So I hope you all enjoy it. Saya bawakan Mr. Ki Tarik sebab Mr. Ki Tarik merupakan seorang yang pakar dalam bidang tuntutan harta pusaka. Okey Mr. Ki, apa cara yang paling terbaik untuk kita mula dengan kes yang macam ni? Okey, cara yang paling terbaik adalah pertama sekali kita kumpulkan semua waris-waris, biar mereka berbincang, dan kita nakkan persetujuan mereka tu lebih eloknya dengan bertulis. Sebab kita tak nak kemudian hari ada orang yang bertukar fikiran. Jadi saya cadangkan semua waris-waris berkumpul, bincang betul-betul, detailkan apa sebenarnya yang mereka nak, apakah expectation mereka daripada proses ni. Dan kita sebagai peguam harus mencatatkan dan confirmkan balik dengan semua waris yang ada. Ini yang persetujuan yang mereka capai. Okay, Mr. Ki, maksudnya kalau perbincangan tu seelok-eloknya menggunakan akal, bukan menggunakan emosi. Ya, betul tu. Perbincangan dah selesai. So sekarang ni apa langkah yang seterusnya Mr. Ki? Okey, langkah yang seterusnya kita perlu melantik pentadbir di antara waris-waris tadi. So seelok-eloknya semua waris-waris tadi bersetuju dengan menamakan salah seorang daripada waris tadi menjadi pentadbir untuk menguruskan semua. Kalau tak cukup satu, mungkin dua. Pelantikan tu bukan semata-mata cakap mulut saja ataupun tulis surat antara waris-waris, tapi pelantikan tu mestilah secara sah dengan memohon surat kuasa mentadbir, sama ada di mahkamah ataupun di pejabat pusaka kecil. Okey, maknanya selepas buat tuntutan dan dapatlah surat kuasa mentadbir, dah boleh jual dah. Oh, belum lagi. Kita ada lagi langkah seterusnya. Okay, selepas dapat surat kuasa mentadbir, kita perlu tukar nama dulu dalam grant daripada nama arwah tu kepada nama pentadbir sebagai pentadbir. Okey, kiranya dah masuk nama pentadbir dalam grant, so dah boleh jual dah. Oh, belum lagi puan. Kita lepas nama masuk dalam grant, kita kena pohon pula perintah jualan, sama ada daripada mahkamah ataupun pejabat pusaka kecil tadi. Okey. Pada masa ni kita dah boleh sign perjanjian jual beli dengan bakal pembeli. Tapi dengan syarat kita masukkan syarat awalan ataupun condition precedent yang perintah jualan mesti dikeluarkan sebelum jualan itu dilengkapkan. Di mana perintah jualan tu perlu dimohon dan siapa yang perlu mohon? Okey, perintah jualan boleh diperolehi daripada mahkamah tinggi ataupun daripada pejabat pusaka kecil. Yang tu siapa yang buat tu Mr. Ki? Yang maksud saya, adakah penjual atau pembeli sendiri yang pergi memohon ataupun peguam bagi pihak mereka yang perlu memohon? Okey, sebagai penjual ini merupakan satu tanggungjawab penjual untuk memohon perintah jualan tersebut. Jadi pemohon ataupun penjual hendaklah memohon sendiri, sama ada melalui dirinya sendiri ataupun melalui peguamnya memohon perintah jualan itu tersebut. Maknanya Mr. Ki, apa yang saya boleh tengok di sini, proses jual beli hartanah akan jadi panjang Ya, betul. Jadi pihak-pihak dalam proses jual beli ni kena bersedia daripada segi mental dan fizikal bahawa masa yang akan diambil adalah lebih lama berbanding dengan perjanjian jual beli yang biasa.
kerana ada satu proses lain yang perlu dituntut. Kerana proses yang kita bincangkan tadi, iaitu berlantik pentadbir dan mendapatkan perintah jualan itu sendiri akan memakan masa. Betul. Lainlah kalau waris-waris dah lantik pentadbir terlebih dahulu. So sekarang ni tinggal lagi untuk memohon perintah jualan. Tapi memohon perintah jualan saja pun sebenarnya mengambil masa lebih kurang dalam berapa lama kalau mengikut experience. Okey, mengikut pengalaman saya, memohon perintah jualan sekiranya semua dokumen lengkap dan semua waris bekerjasama, saya jangkakan dalam 3 hingga 6 bulan. 3 hingga 6 bulan untuk memohon perintah jualan dan berjalan pula proses jual beli yang biasa. Jadi, apa nasihat Mr. Key kepada sahabat-sahabat RAN di luar sana dan juga pembeli-pembeli hartanah yang bakal membeli hartanah melibatkan kematian? Okey, nasihat saya bagi sahabat-sahabat RAN kita, apabila come across case di mana pemilik telah meninggal dunia dan waris-waris ingin menjual properti itu, make sure yang waris-waris tahu akan time frame yang terlibat. Kena advise diorang, okey, jual ni mungkin akan ambil masa sedikit, duit pun dapat lambat sedikit. Dan pastikan dapatkan persetujuan ke semua waris, supaya insya-Allah proses penjualan tu akan berjalan lebih lancar. Sebab kalau tak ada persetujuan, ada bantahan daripada waris-waris yang itu akan lebih menyukarkan proses jual beli hartanah. Mungkin akan menyebabkan SMP cancel. Nasihat untuk pembeli-pembeli hartanah pula, harus bersedia secara mental apabila mereka nak membeli satu properti itu. Bila mereka find out properti itu rupanya pemilik dia telah meninggal dunia, mereka kena tanya diri sendiri, adakah berbaloi untuk membeli properti itu, kerana harus menunggu mungkin dalam 3 hingga 6 bulan. Kerana ada pada setengah pembeli time tu sensitif. Ada pada setengah pembeli mereka tak kisah pun time frame. Tapi jadi ini satu soalan yang perlu dijawab oleh pembeli itu sendiri. Yalah, sebab saya dapat tahu kadang-kadang ada pembeli yang membeli rumah pertama dan dalam tempoh menunggu jual beli hartanah tu selesai, mereka menyewa di satu-satu tempat. Jadi duit sewa tu akan jadi lebih banyak berbanding yang sepatutnya jika melibatkan jual beli hartanah dan kematian pemilik. Ya, betul. So pembeli harus aware yang kalau beli properti yang melibatkan kematian ni akan ada time frame yang lebih panjang. Sebenarnya ada banyak lagi kes-kes lain melibatkan jual beli hartanah, kematian pemilik. Waris-waris pula terdiri daripada bawah umur ataupun minor, dan kemudian tak lupa juga ada waris-waris yang tidak tahu di mana pun sebenarnya dokumen-dokumen hartanah disimpan, melibatkan geran yang hilang dan banyak lagi. Tak gitu? Macam-macam isu. Ya, Mr. Key? Banyak macam isu lain yang boleh datang daripada isu kematian ni. Jadi untuk tahu lagi banyak, mungkin akan perlukan masa yang lagi panjang untuk kita kupaskan. Tak cukup kita punya video ni. Mungkin akan ambil masa seharian 2 hari pun kadang-kadang tak cukup. Sebab tu kami menggalakkan sangat anda semua untuk subscribe channel ni dan juga jangan lupa turn on your notification bell. Sebab apa? Sebab kami memang banyak sangat and we are so excited to share with you all banyak lagi isu-isu dan mengupas perkongsian berkenaan dengan pengalaman-pengalaman kami. Ya, dan sila tinggalkan komen jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa persoalan. InsyaAllah kita akan jawabkan dalam video yang seterusnya. Okay, sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye. Bye.